Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatil na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun fi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddaun anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun in ka'amthali lu'lu'in maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin artinya ketahuilah sesungguhnya mereka yang bersegera berlumba-lumba dalam membuat amal kebaikan, maka mereka lah akan terdahulu mendapat darjat yang tinggi. Golongan inilah yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Mereka berada dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Segolongan besar golongan ini datangnya dari awal umat ini, dan segolongan kecilnya dari golongan yang kemudian. Mereka berada di atas tahta yang bersulamkan emas dan permata, sambil bersandar dengan penuh kenikmatan mereka berhadapan. Mereka dikelilingi dengan anak-anak yang cantik, yang tidak bakal tua dan kekal, untuk berkhidmat dengan membawa berbagai bekas minuman berisi air yang lazat, termasuk arak yang diambil dari air yang mengalir di syurga. Mereka tidak akan berasa mabuk dan bening kerananya meminumnya. Mereka juga dikurniakan buah-buahan yang bermacam-macam dan lazat untuk mereka pilih, serta daging binatang burung yang berbagai-bagai jenis yang mereka inginkan, beserta bidadari yang bermata indah, laksana negara yang tersimpan dengan baik. Inilah sebagai balasan atas segala amalan kebaikan yang mereka telah kerjakan. Mereka di syurga ini tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan perkataan yang dosa, melainkan ucapan salam dan salam. Adapun golongan ashabul yamin pula, iaitu golongan yang kanan. Perhatikan para pembaca sekalian, di dalam surah Al-Waqi'ah tadi Allah Ta'ala menyebutkan antara syurga as-sabiqun dengan syurga ashabul yamin, di mana syurga as-sabiqun adalah jauh lebih hebat dari syurga ashabul yamin. Beza syurga Firdaus A'la dan syurga as-sabiqun, mungkin juga yang dimaksudkan syurga as-sabiqun tadi adalah syurga yang mana umumnya bagi golongan yang teratas di syurga, termasuk juga syurga Firdaus A'la dan syurga An-Na'im. Adapun syurga Ashabul Yamin adalah syurga bagi golongan yang lebih rendah dari itu, termasuklah syurga bagi golongan terakhir yang memasukinya. Allah. Baik, Alhamdulillah. Bagus, Alhamdulillah effort untuk baca ayat Quran ni. Nampak, ini sebagai satu contoh ya. Sebagai contoh, walaupun baca rangkak-rangkak tapi baca dulu. Ini kita baca insya-Allah. Baik, dalam ayat Quran ini kita maklum tadi saya katakan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan as-sabiq was-sabiqun as-sabiqun.
orang-orang yang terdahulu, ya, mereka yang bersegera melakukan amal soleh. Jadi ini ayat sebagai indikator. Pertama, jangan ringan-ringankan buat amal, ya. Kalau kita cakap kita berobot-robot bersegera melakukan kebaikan, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Inilah antara ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan dalam syurga. Sebab tadi pagi pun saya kongsikan dalam Facebook dan sebagainya. Saya kata ada yang mengatakan bila kita buat ni, kita buat ikhlas kerana Allah. Tak perlulah kita nak minta balasan, pahala kita sebagainya, you know. Kita bukan cari pahala, kita nak cari redha Allah, kita nak cari kasih sayang Allah. Betul lah. Tapi kita tak salah pun kita jadikan ni sebagai our motivation, our motivasi, ya. Kerana inilah ganjaran yang Allah dah bagi. Allah sendiri cakap dalam Al-Quran. Boleh je Allah cakap mereka yang melakukan kebaikan ni masuk syurga, boleh je. Tapi kenapa Allah spesifikkan dalam syurga tu ada apa? Kan? Supaya dia dapat menjadikan satu motivasi perangsang dalam diri kita bahawasanya kalau masuk syurga, Masya Allah, inilah kita akan dapat. Inilah kita akan dapat. Ini baru sedikit daripada apa yang ada. Kan, daripada apa yang ada. Dan tadi pagi pun saya ada kongsi, kalau siapa-siapa yang tengok lah, ya, siapa-siapa yang tengok lah, siapa-siapa yang tak tengok tak dapat lah, ya. Tapi saya kongsi lah satu hadis bahawasanya kalau sesiapa yang nak rumah, siapa-siapa nak rumah kat syurga? Siapa nak rumah syurga? Ada? Semua nak? Pergi apply PHDB dulu. PHDB dulu, apply BTO, tu bila dah meninggal, dah sampai kiamat baru dapat. Contoh lah kan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi sesiapa yang nak rumah dekat syurga, ya, Allah yang benakan rumah untuk kita dalam syurga, apa kita kena buat? Jaga solat sunat 12 rakaat sehari. Jaga solat sunat 12 rakaat satu hari. Bila tu nak buat, Ustaz? Kan ada solat fardu. Kita kan sembang fardu kan? Sembang fardu, sebelum fardu ada solat sunat. Sebelum dan selepas zuhur ada solat sunat. Sebelum asar ada solat sunat. Sebelum dan sesudah maghrib ada solat sunat. Sebelum dan solat isyak pun ada solat sunat. Contohnya kan? Jaga 5 waktu ni, dan di samping dari waktu tu ada buat solat sunat. Walaupun sunat kita tak kata tinggalkan ni memang berdosa, tak, dia tak berdosa, langsung tak berdosa. Tetapi ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang menjaga 12 rakaat sunat ini, Allah bina untuk kita rumah dalam syurga. Best tak? Ya, nak kena bayar tak? Tak bayar-bayar, ya. Everyone ada dorong punya pun rumah. Tak payah nak sibuk-sibuk apply HDB, ya, tunggu balloting, tunggu nama naik kan, tunggu nama naik. Ataupun bila dah dapat rumah, mana yang siapa penduduk dalam rumah, siapa second owner, siapa penduduk rumah, tak payah, ya. Allah dah sediakan. Tapi dengan syarat jaga solat sunat. Jaga solat sunat, insya-Allah, ya. Jadi ini semua ganjaran yang Allah dan Nabi pun dah tunjukkan. Siapa buat ni dapat ni, siapa buat ni dapat ni, siapa buat ni dapat ni. Dia adalah sebagai gambaran dan motivasi serta perangsang supaya kita dapat beramal soleh. Okay, beramal soleh mengikut kepada kemampuan kita. Dan of course kalau kita pembacaan ini, syurga Firdaus ataupun syurga yang Firdaus ni, syurga bagi as-sabiqun ni adalah lebih baik daripada syurga bagi ahli yamin, kerana as-sabiqun ni adalah orang-orang yang segera, yang cepat-cepat melakukan kebaikan. Jadi berazam, masing-masing kita berazam letak dalam diri, aku nak cepat-cepat buat kebaikan. Tak kira lah kebaikan kepada keluarga ke, kebaikan untuk masyarakat ke, masjid ke, apa dan sebagainya kan. Tanamkan niat, buatlah cepat, insya-Allah. Jangan tunggu, jangan tunggu malam lah. Itu lagu lain. Tapi yang depan nak bilang tu lah, depan tu jangan tunggu lama-lama. Ni tak ditunjuk jadi ni. Jadi ala kulihat, antara cara nak masukkan kita ke dalam syurga adalah adanya iman. Adanya iman. Iman ni adalah, pertama, iman yang paling baik adalah mengucap dua kalimah syahadah. Kita setiap hari kita ada ucapkan dua kalimah syahadah. Dalam solat, bagi siapa yang solat, dia akan mengucap dua kalimah syahadah. Automatik orang yang lahir, bapa mak dia orang Islam, automatik anak tu menjadi Islam. Ya, dia tak ada bila lahir tiba-tiba kita suruh dia cakap baby asyhadu alla ilaha illallah. Tak pernah pun orang buat baby tu tiba-tiba asyhadu alla
ya, semua mak bapak dia lah yang akan yang akan ikut mak bapak dia. Of course yang lebih baik mak bapak dia sendirilah yang akan melaungkan azan. Ya, bagi siapa yang pernah laungkan, alhamdulillah. Kalau rasanya tak pernah, ustaz saya tak pernah laungkan azan ustaz dan sebagainya, balik rumah ambil anak azan tadi. Tapi ustaz anak saya dah besar ustaz. Dah besar ustaz. Ya, maknanya ni sunnah, benda yang baik. Bila lahir laungkan azan. Kenapa nak laungkan azan? Supaya perkataan pertama yang dia dengar kat telinga dia adalah perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kadang-kadang ada yang buat kelakar sedikit, tiba-tiba laungan tu takbir raya, ya? Orang suruh azan dia takbir raya, ya kan? Lain pula jadinya. Itu biasa. But the point nak bilang sini jelah laungan azan. Tapi siapa yang tak sempat, tak apa, nanti insyaAllah akan datang kalau ada anak lagi laungan azan. Tak ada masalah, ya. Tapi kalau yang rasa tak pernah buat, jangan suruh abang pergi buat sekarang. You tak pernah buat kan, pergi buat. Anak kita ni belum Islam tau. Dia masih belum Islam, dia dah semayang, dia dah apa, kan? Dia dah okey, tak ada masalah. Cuma adalah benda yang baik apabila kita masukkan telinga itu adalah kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Kerana orang yang ada sebutir iman dalam diri, dia itu dah cukup dapat masukkan kita dalam syurga. Iman dalam diri. Dia tak semayang, dia ada banyak dia tinggalkan semayang, dia ada banyak tinggalkan banyak benda-benda baik yang dia tak buat, banyak maksiat yang dia buat, tapi dia masih percaya kepada Allah. Dia masih percaya kepada Rasul. Dia masih percaya kepada Al-Quran walaupun dia tak boleh baca. Ya, dia masih percaya kepada qada dan qadar. Ini Allah dah tentukan. Ini Allah bagi rezeki dan sebagainya. Masih ada sebutir iman dalam diri, itu dah mencukupkan orang tu dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi iman tak akan dapat kalau kita cakap bapa kita ni orang Islam, maka saya pun ada iman. Tak. Dia tak follow bapa. So iman tak diwarisi. Iman tak diwarisi. Orang meninggal, kita mewariskan harta, rumah, harta dan sebagainya. Tapi tak ada orang yang mewarisi iman dia. Saya masuk syurga because bapa masuk syurga, saya masuk syurga, tak ada. Kita tak perlu bapa buat baik, buat baik. Kita buat tak baik, kita pun buat tak baik. Faham tak? So kita tak boleh mewarisi apa yang dilakukan oleh orang tua kita dan sebagainya. Jadi sebelum kita teruskan, kita mari sama-sama jom kita dengarkan laungan nasyid insya-Allah, iaitu pasal iman dan juga pasal yang suatu itu insya-Allah. Silakan.
caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau meretas lautan api yang tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Ya Taibah, ya Taibah, ya Zawrayana, Samanani wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya Taibah, ya Taibah, ya Zawrayana, Samanani
balik rumah, bagi siapa yang kakak-kakak ada kat sini, balik nyanyikan mereka. Kalau namanya Ya Halimah kan, Ya Halimah, Ya Halimah, masakkan aku daging. Nyanyi sikit, jadi rasa seronok sikit tau. Kakak pula jawab balik, Ya Abang, Ya Abang, macam mana nak masak kalau tak beli. Sempurna macam tu dia. Nyanyi sama-sama kan seronok kan. Anak-anak pun sambung balik, Ya Bapa, apa kau meripik tengah. Dan terima ikut pula ni semua salam sarung ni. Apa benda semua tuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, bapak kakak yang dirahmati Allah, inilah antara kasidah-kasidah yang untuk menambahkan ya sebagai satu penghias dalam kita menambahkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, kita baca sedikit ya insya-Allah sebagai penutup kelas kita, muka surat 44 insya-Allah. Sedikit saja sebagai permulaan insya-Allah, sebagai permulaan dan sebagai penutup kelas kita insya-Allah. Silakan. Ya, 44. Maaf ya, ada yang tutup buku yang habis kelas. Ada yang belum 44. Sikit lagi. Pertama, akhlak dan adab mulia untuk dapat bersama baginda di syurga. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus dengan tugasan utama untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bersabda Rasulullah SAW, Innama bu'is'atu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu juga kenyataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sekarang mari kita lihat hadis-hadis baginda yang berikut tentang mereka yang berakhlak mulia akan bersama baginda Rasulullah di syurga nanti, insya-Allah. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlak. Sesungguhnya di antara kamu yang paling aku cintai dan paling dekat bertemu di sisiku di hari akhirat ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa orang yang paling dekat kedudukannya bersama Rasulullah SAW di hari akhirat dan di dalam syurga ini ialah mereka yang beriman dan memiliki akhlak yang mulia. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah sifat para nabi dan golongan siddiqin dan orang-orang soleh. Dengan sifat ini akan diperolehi ketinggian darjat di sisi Allah Ta'ala, dinaikkan kedudukannya yang tinggi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan satu ayat dalam Al-Quran yang mana dia mengumpulkan kemuliaan akhlak dan keindahan adab. Firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah sangat memiliki akhlak yang sungguh mulia. Begitu juga hadis Rasulullah SAW yang menyebut innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'ibil qani. Artinya sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik boleh memperolehi pahala seperti orang yang sentiasa berpuasa di siang hari dan sentiasa bersolat tahajud di malam hari. Jelas di hadis ini semua bahawa orang yang berakhlak mulia boleh meraih pahala seperti orang yang rajin beribadah di waktu malam serta sering berpuasa di waktu siang.
walaupun dirinya sendiri kurang melakukannya, iaitu tidak banyak melakukan ibadah sunnah. Baik, okey, alhamdulillah. Baik, ini adalah sebagai permulaan. Bahawasanya yang boleh menjamin kita masuk ke syurga adalah iman. Yang boleh menjamin yang membaikkan iman tersebut adalah akhlak yang mulia. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah Nabi SAW, dan Allah telah memuji Nabi Muhammad SAW dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya wahai Rasul sangat memiliki akhlak yang sungguh mulia. Dalam bahasa Arab bila kita kata ala tu maknanya atas, yang maknanya dia paling top. That's why Allah menggunakan ayat la'ala. Ya, Nabi SAW punya akhlak yang paling tinggi. Ya, jadi akhlak yang paling tinggi adalah akhlak yang menunjukkan itulah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang, minggu depan khususnya, kita akan bincangkan sedikit tentang satu penyakit, satu akhlak yang perlu dijaga. Pada saya dalam banyak-banyak akhlak, inilah akhlak yang paling penting nak dijaga, iaitu apa? Percakapan. Kita punya percakapan inilah yang boleh menunjukkan bagaimana ke akhlak kita, bagaimana percakapan kita, bagaimana kita nak cakap dengan orang. Kadang-kadang kita pandang rendah kat orang. Dalam bahasa kita tu kadang-kadang kita niat baik, tapi dalam bahasa yang kita gunakan tu mungkin menyindir orang, mungkin menyakitkan hati orang. Ini semua kita akan sama-sama bincangkan pada minggu depan. Jadi mulut ni menjadi satu masalah dalam diri kita sendiri masing-masing. That's why kalau kita contohnya datang ke mana-mana majlis, kita pergi rumah orang, kita pergi majlis orang, that's why kita diajarkan antara akhlak yang baik ialah kita datang ibarat kita ini buta dan pekak. Kita buta, pekak dan bisu. Kan? Maknanya bukanlah datang tu senyap. Tidaklah. Maknanya bila kita masuk ke rumah orang, bila datang majlis orang, pertama kita pekak. Kita tak nak dengar benda yang bukan-bukan. Kita cuma nak berbual benda yang, kita nak dengar benda yang baik je. Contohnya satu. Nombor dua, kita nak cakap, tapi cakap jangan sampai menyakitkan orang. Kita tak disuruh komen tentang rumah orang. Datang rumah orang, ini langsir, teruk betul lah langsir dia. Tapi orang ni langsir pula. Contohnya kalau itu kalau rumah orang. Kalau majlis orang datang, dekor kita pun ya Allah, ubit betul colour kan. Macam tu. Kita datang suruh meraihkan majlis orang, suruh makan, bukan suruh komen tentang orang yang majlis. Ya, orang datang kadang-kadang pakaian pengantin, dia tengok pakaian apa dia tak senonoh ni baju pengantin ni, contoh kan. So macam-macam baju kan, pengantin macam-macam baju kan. Kadang-kadang ada orang nak satu helai aja, ada orang 3 helai kan. 3 helai kan. Kadang-kadang yang seram tu bukan hanya pengantin yang nak 3 helai, bapak pengantin pun nak 3 helai. Bapak faham tu kadang-kadang. Dia tukar juga. Anak tukar, bapak pun nak tukar. Sama-sama tukar. Dahsyat betul lah tu kan. Tapi ala kulihat tak ada masalah lah. Cuma the point nak bilang ialah ibarat macam itu. Ibarat kita ni bisu dan kita ni yang buta, tak nampak apa-apa. Datang makan, bismillah, habis-habis. Contohnya ya, sama ada kita nak salam, kita nak kasih duit salam ke apa dan sebagainya, itu terpulang pada diri masing-masing. But the point saya nak bilang sini ialah inilah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah bila mana ada majlis, ada undangan, kita disuruh datang. Itu akhlak pertama. Yang kedua, bila datang jangan komen banyak-banyak ya. Kalau boleh jangan komen langsung pun. Jangan komen langsung. Tapi kalau nak kasih feedback, silakan. Itu beza tau antara komen dengan feedback. Komen maknanya kita nak cakap aja. Feedback kita boleh kasih feedback kan. Maknanya lepas habis program tu ke, dah habis majlis tu ke, ataupun kita jumpa seorang-seorang ke kan. Saya rasa awak patutnya macam ni. Ini macam tak sesuai lah. Mungkin kita nampak sesuatu perkara yang tak sesuai. Contohnya kita nampak macam ni benda ni macam tak betul lah, dia punya bismillah terbalik ke, dia punya perkataan Allah Muhammad terbalik ke, contohlah kan. Kita boleh kasih feedback, itu feedback namanya kan, itu bukan komen. Kalau komen kita nak kutuk orang namanya kan, nak jatuhkan orang. Jadi itu perbezaan antara satu dengan yang lain ya. Jadi insya-Allah pada minggu-minggu datang, minggu depan khususnya insya-Allah saya akan cover satu akhlak yang paling penting, iaitu akhlak dalam perbualan, akhlak dalam percakapan ya. InsyaAllah itu minggu depan kita akan bincangkan bersama. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut,
kena datanglah minggu depan insya-Allah ya. Tak datang rugi. Tak datang tak datang rugi ya. Tapi kalau boleh datang, dan kita akan sama-sama bincangkan perkataan yang demikian insya-Allah. Baik abang-abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita tutup dengan zikir dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti biasa, inilah kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan kesalahan, kesilapan. Jadi untuk bulan Muharram ini seperti mana yang telah kita kongsikan, insya-Allah pada Jumaat akan datang ini kita akan ada satu program namanya Hijrah Berselawat. Hari Jumaat akan datang ni saya galakkan semua berpuasa. Doa baik-baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasi kita kekuatan, kesihatan, dapat kita berpuasa hari Jumaat. Hari Jumaat depan. Jumaat depan adalah hari Ashura, 10 Muharram. 10 Muharram, yang di mana kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ashura, Allah akan hapuskan dosa kita setahun yang lalu. Jadi azam, letakkan keazaman untuk berpuasa. Pada masa pun juga jangan rendahkan pandangan kepada orang yang tak berpuasa ya. Mungkin Jumaat depan ada yang nak kasi sedekah waktu solat Jumaat kan, waktu solat Jumaat tiba-tiba dia ambil makan, contohnya kan tak puasa lah awak kan, contohnya. So biarkanlah, dia nak puasa kita nak puasa itu masing-masing pilihan. Tapi saya galakkan kepada semua yang sihat, yang ada kemampuan untuk berpuasa pada hari Jumaat hadapan secara khusus. Siapa-siapa yang nak tambah dengan Tasu'a tu ialah 9 Muharram. 9 Muharram ni iaitu hari Khamis. Hari Khamis, siapa-siapa yang berkemampuan untuk berpuasa Tasu'a dan Ashura dipersilakan insya-Allah ya. Pada masa dia di Darussalam insya-Allah kami selepas buka puasa tu, siapa-siapa yang nak menaja jamuan untuk berbuka puasa boleh beritahu kami insya-Allah. Siapa-siapa yang nak bersama dalam program, insya-Allah selepas maghrib kita akan baca surah Al-Mulk insya-Allah, seperti mana yang tadi saya katakan ya. Surah Al-Mulk, kita akan baca zikir, selawat, dan selepas isyak kita akan sambung lagi dengan bacaan qasidah ya insya-Allah ya. Jadi siapa-siapa yang nak bersama-sama dengan kita boleh datang terus, tak perlu register untuk hari Jumaat akan datang ni insya-Allah ya. Tapi ingat, macam saya katakan, kita punya perancangan adalah untuk menyediakan 150 paket nasi untuk orang yang berpuasa. Jadi kalau cukuplah mudah-mudahan ya. Tapi kalau tak cukup, minta maaf lah banyak kan. Kita promote saya datang 1,500 walaupun kan. Kurang kabut aku dibuatnya kan. Tapi itulah, jadi terus terang kita cuma siapkan 150 orang punya buka puasa lah insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagi siapa yang baru dapat anak, baru siapa yang baru dapat cucu, yang kenalan dia nak cukur rambut ramai-ramai di masjid, dipersilakan insya-Allah pada hari Ahad 6 hari bulan Ogos insya-Allah. 6 hari bulan Ogos ya. Bagi siapa-siapa yang baru dapat anak, baru dapat cahaya mata, boleh bersama-sama insya-Allah. Kerana dalam itu kita akan baca marhaban bersama-sama ya. Pasal kalau kita panggil marhaban pun dia tahu kan berapa harga dia sekarang ni. Jadi kalau kita buat kat masjid secara package sudah termasuk. Dan yang terakhir insya-Allah, ni kita mempromot macam biasa saya katakan, hari Minggu punya kelas dapat priority insya-Allah. Jadi insya-Allah pada insya-Allah besok kita akan bawakan di Facebook, di IG dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada 5 hari Ogos kita akan adakan siri talk daripada pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam insya-Allah. Bagi 9 sampai pukul 11 ada solat berjamaah, 11 sampai 1 ada ceramah bagi muslimah hijrah seorang wanita bersama dengan Ustazah Suaidah. Itu khas untuk muslimah sahaja. Pukul 2 ada berkenaan demensia. Pukul 5 lepas asar adalah forum keluarga tak bahagia, memang ada masalah atau gangguan. Ini Ustaz Fadli Rosti dengan Ustaz Tamika akan dipanggil untuk berkongsi dengan kita tentang masalah-masalah penyakit ain. Itu penyakit ain penyakit orang sakit dengki mata dan sebagainya kan. Sampai sekarang kalau nak post gambar baby ke gambar apa, tutup muka dan sebagainya kan, supaya tak ada penyakit-penyakit ain. Jadi kita nak dengarkan daripada ustaz-ustaz kita. Kadang-kadang kita rasa ada masalah ni masalah gangguan ni, orang ganggu, orang hantar ni, padahal memang ada masalah. Contoh kan. Jadi kita akan sama-sama dengarkan ceramah. Tapi semua yang nak join kena register di link ini, kerana tempat terhad hanya untuk di Dewan Auditorium ini sahaja. Kita akan buat dalam auditorium ini. Dan of course kita ada vendor-vendor, syarikat-syarikat yang akan buka booth di luar untuk jual makanan ke, jual pakaian ke, jual apa-apa lah yang sebab tu dengannya ya, sebagai penghias majlis insya-Allah.
Ya, itu saja daripada saya, insyaAllah. Nanti 6 hari bulan juga kita ada ceramah, poster persiap, insyaAllah. Besoknya lah, ini 5 hari bulan, hari Sabtu. Besoknya ada ceramah. Jadi maknanya kelas kita minggu depan ada kelas macam biasa. Minggu lagi satu ada ceramah. Jadi siapa yang nak ikut ceramah tersebut boleh register. Itu kita register ya, pasal kita nak ruang terhad. Kerana topik pun hebat, insyaAllah. Ustaz pun hebat. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Faizal Wahab pada hari Minggu, Faizal Wahab daripada Al-Mu'minin, dengan topik hijrah seorang berdosa. InsyaAllah itu akan dibincangkan pada 6 hari bulan Ogos, insyaAllah. Jadi tak ada kelas 6 hari bulan tu. Sebab dalam poster nak belajar lagi pun kita ada tak tulis kelas saya. Tapi kalau siapa nak dengar ceramah, dipersilakan insyaAllah. Sebelum saya tutup, ada beberapa maklumat. Pertama, bagi kawan-kawan, teman-teman Akademi Hijrah, jangan lupa ambil tanda tangan di luar. Sign kedatangan anda di luar insyaAllah ya, untuk menunjukkan kehadiran anda pada hari ini insyaAllah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah sama-sama kita tutup dengan baca doa kepada sekalian keluarga kita, kenalan-kenalan kita yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah berikan pahala yang besar di atas kesabaran mereka insyaAllah. Khususnya bagi Tuan Isnin bin Taim yang sedang di ICU ya, sedang di ICU selama 3 hari, dan beliau jangkauannya akan berangkat pergi umrah pada bulan Ogos. Jadi sekarang beliau masih dalam di ICU. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan syifa, kesembuhan pada beliau, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan apa yang terbaik buat beliau di dunia dan di akhirat insyaAllah. Dan yang keduanya ada permintaan bacakan doa untuk teman kita yang menyambut hari lahirnya, birthday-nya, iaitu Kak Adia. Kak Dia birthday hari ini insyaAllah. Kak Dia berapa yang tahu Kak Dia? 26 saya tahun insyaAllah. Okey, faham je lah. Okey, menyambut hari lahirnya hari ni bang. Hari ini insyaAllah, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati umurnya, diberikan kesihatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahagia bersama suami dan anak-anak serta cucu-cucu yang tercinta insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan, keafiatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas ini dalam perjuangan yang baik. Wa ila hadratil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunkan dosa, terimalah taubatku, rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti, hingga akhir hayat nanti. Allah, astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami
ampunanmu serta ridha syafaatmu serta ridha syafaatmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon ampunanmu. Kabulkanlah doa kami, mudahkanlah jalan kami, mudahkanlah jalan kami. Allah astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Allah Tuhanku, tiada Tuhan melainkanmu. Selawat salam buat nabimu, hanyalah dia di dalam hatiku. Cukuplah bagiku Allah Tuhanku, tiada Tuhan melainkanmu. Selawat salam buat nabimu, hanyalah dia di dalam hatiku. Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahim. Habli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafiru zambil azim. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
kasih semua. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Ini saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan, kesalahan. InsyaAllah kita jumpa lagi di depan insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.